di Malaysia dan di Indonesia. Ada suara daripada Malaysia untuk sedia perang dengan Indonesia. Apa benda cerita? Memang benar, saya pun tengok dalam TikTok menakutkan. Seolah-olah kita nak berperang esok. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ganyang Malaysia. Sekarang duk cakap lagi. Ini wilayah kita. Kalau orang lain masuk ikut suka, dia kena tembak-tembak lah. Ini hukum dia. Hukum negara, hukum wilayah, hukum undang-undang. Kenapa kita nak minta maaf? Orang sana sentiasa merasakan mereka abang kepada kita. Mereka bukan tak sayang kita, tetapi mereka kata abang. So, you kena hati-hati. Jadi kita tak boleh kata kuda kepang itu berasal daripada Johor. Parlemen Malaysia kini sedang hangat membicarakan tentang memanasnya hubungan Indonesia dengan Malaysia. Terutamanya di media sosial yang menyangkut isu ganyang Malaysia serta konflik Ambalat. Mereka mempermasalahkan netizen Indonesia yang sangat keras terhadap Malaysia. Padahal mereka lupa atau pura-pura lupa, bahwa tiada jerebu tanpa bara api. Hal ini dimulakan dari kasus penembakan warga Indonesia oleh pihak kepolisian Malaysia. Ditambah lagi kasus kakek Cik yang memperkeruh suasana, dengan menantang perang Indonesia-Malaysia yang dibantu kapal selam nuklir Inggris. Inilah sebenarnya yang membuat puncak ketegangan di antara kedua negara. Sehingga beberapa anggota parlemen Malaysia mulai membahasnya di forum resmi. Harap maklum, karena anggota parlemen Malaysia rata-ratanya sangat aktif dalam scrolling video TikTok. Cuma kedengaran sangat sekarang ni, apabila ada suara-suara provokasi yang sangat tidak bagus antara Malaysia dengan Indonesia, dan kesannya di Malaysia dan di Indonesia ada suara daripada Malaysia untuk sedia perang dengan Indonesia. Apa benda cerita? Apa penting? Apa benda tujuannya? Dan kemudian direspon oleh orang Indonesia. Sekarang bila isu sekatan terhadap pekerja-pekerja Indonesia lagi timbul ketajaman. Apa pandangan Datuk tentang perkara ini? Sebab ini juga merupakan cetusan yang sangat tidak baik dalam suasana politik dan juga dunia yang berada dalam agak sangat porak-poranda ni. Minta komen yang berhormat Datuk. Saya setuju Yang Hormat Senator, tapi kalau boleh lah, Allah takdirkan saya jadi menteri luar, esok saya jawab lagi detail Datuk. Mudah-mudahan kan. Datuk Speaker, memang benar saya pun tengok dalam TikTok menakutkan. Tetapi kita jangan terpengaruh dengan provokator-provokator ini. Kalau kerana di Indonesia provokator-provokator ini sangat luar biasa. Datuk Speaker pun tahu bagaimana provokator-provokator yang boleh tak mau sebut lagi orang marah, yang boleh diupah untuk memperhangatkan isu dan sebagainya. Kalau saya tengok dalam TikTok, seolah-olah kita nak berperang esok. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ganyang Malaysia. Sekarang duk cakap lagi. Tetapi itulah kebiasaan kita. Itulah kebiasaan Presiden Indonesia sekarang, Haji Prabowo Subianto. Cool. Datuk Seri Anwar Ibrahim, cool. Sabar itulah yang menyebabkan tidak terjadinya peristiwa-peristiwa yang provokator-provokator dari sana memperhangatkan kita. Contoh, saya nak maklumkan. Takutnya bermilion orang Indonesia di sini pun termakan. Contoh, kita ini bangsa Nusantara. Bangsa Nusantara ini yang disebut oleh Profesor Hamka ada 5 negara. Okey, saya tak mau cerita hak 3 negara, saya sebut 2 negara saja, Malaysia dan Indonesia. Kalau dulu the best kita sering dibaling dengan telur busuk. Kenapa? Satu apa? Kuda kepang. Kuda kepang ni orang Johor main. Orang Johor, orang Riau, orang Makassar, orang Bugis. Itu memang permainan kita itu permainan Nusantara. Tetapi kalau orang Johor klaim kata, orang Melayu kata ini kita punya, sana marah. Orang sana marah, automatik dia marah. Kena sebut. Jadi kita pun kena bijaksana. Mereka, kerana Datuk Speaker, orang sana sentiasa merasakan mereka abang kepada kita. Mereka bukan tak sayang kita, tetapi mereka kata abang. So, you kena hati-hati. Jadi kita tak boleh kata kuda kepang itu berasal daripada Johor. Kita kena sebut kuda kepang itu berasalnya daripada Nusantara, di mana migran-migran kita yang berasal tahun 30-40 menyeberang masuk ke Riau, ke Johor. Akhirnya kita bermain kuda kepang itu. Kuda kepang itulah hak bersama, hak Nusantara. Itu selesai masalah. Kalau kata-kata itu kita punya, mereka akan marah. Maka provokator-provokator dia membaling teror kepada dubes kita di Indonesia.
Jadi jangan percaya, jangan tomah benda-benda itu. Saya yakin kepimpinan kita di bawah Yang Amat Berhormat PMX dan juga Prabowo Subianto, Gibran Rakabumi Raka sentiasa memerhatikan benda ini. Walaupun ada kebencian-kebencian itu yang diatur bagi membenci kita. Tetapi Datuk Speaker, kita jangan mudah minta maaf. Point. Kita jangan mudah minta maaf. Ini wilayah kita. Ini wilayah kita. Kalau orang lain masuk ikut suka, dia kena tembak-tembak lah. Ini hukum dia, hukum negara, hukum wilayah, hukum undang-undang. Kenapa kita nak minta maaf? Bila kita minta maaf, akhirnya penguat kuasa kita susah untuk menjalankan tugas kepada negara. Kalau Indonesia pun ada prosedur yang sama, mengapa kita tidak boleh? Saya yakin ahli-ahli Parlimen Sabah bersetuju dengan saya pada hari ini. Mesti kita boleh buat benda itu. Ya? Kita tak tahu. Dalam CNBC Indonesia kata Menteri Tenaga nak buat rundingan dengan kita untuk eksplorasi, dah nak buat kerja dah. Tapi kita tak tengok bertuti itu, tak tahu isi kandungannya apa. Jadi it's unfair kepada kami yang mewakili rakyat khususnya. Jadi saya minta lah Wisma Putra beri ruang untuk kami berbahas isu amalan ini di Dewan Rakyat. Terima kasih. Itulah saya nyatakan dari bawah, Yang Berhormat, ada treaty tertentu, dan amalan kita tak akan buat ratifikasi di Parlimen. Tetapi ada beberapa dokumen yang mungkin kita boleh bincangkan, tapi bukan dalam forum yang terbuka. Tapi saya telah katakan tadi bahawa akan, kalaulah diminta dalam jawatan kuasa khas, insyaAllah kita akan memberikan penjelasan lebih detail dalam jawatan kuasa tersebut, tapi tidak dalam dewan terbuka bagi menjaga sensitiviti. Jadi kita harus faham, treaty ini melibatkan negara luar dalam isu yang kita bincangkan ini. Kementerian Luar Negeri selaku benteng pertama negara Arau. Ya, Yang Amat. Pasal ambalat tak boleh dibincang lagi sebab PM dah kata tidak ada perbincangan tentang isu ambalat. Memang ada perbincangan. Tapi Yang Amat kata macam ada perbincangan. Tapi Perdana Menteri bukan perbincangan. disentuh tentang ambalat. Arau salah faham, bukan perbincangan. Tadi saya katakan bahawa kalaulah barangkali ada permintaan, kita betul dibawa ke jawatan kuasa khas. Kan, kita boleh hadir ke jawatan kuasa memberi penjelasan lebih detail. Ya, terima kasih. Jadi makna Itu, kata, jadi maknanya bukan soal perbincangan ini, iya, tapi soal persepadanan itu belum sampai ke situ lagi. We have not discussed on ambalat yet. Jadi adalah jelas. Dan saya ulang lagi, sekali tidak ada. Kementerian Luar Negeri selaku benteng pertama negara di persada global akan sentiasa menyokong segala inisiatif kerajaan, termasuk menjayakan pelaksanaan KSP RMK 12. Kementerian juga akan terus memperjuang dan mempertahankan kedaulatan dan kepentingan negara kita. Bukan itu sahaja, Kementerian akan terus melonjakkan nama dan suara Malaysia di peringkat antarabangsa, supaya negara kita yang tercinta ini akan kembali menjadi negara yang disegani dan disanjung di mata dunia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keputusan ataupun tindakan untuk tidak menyaklasifikasikan ini mengundang banyak spekulasi, terutama berkaitan dengan ambalat Tan Sri Yang di-Pertua. Apatah lagi bila perjanjian ini sudah pun dirancang selama 18 tahun, Tan Sri Pagu, 18 tahun, tetapi Malaysia tidak merestui tentang perjanjian menandatangani kerana ada isu-isu. Tetapi apabila kerajaan baru Madani ini masuk, ianya ditandatangani sebegitu cepat. Jadi mengundang spekulasi. Dan I don't blame you. Tetapi sebab itu saya katakan kalau di sana perlu ratifikasi, adakah kerajaan juga bercadang membuat ratifikasi di Dewan kita. Ataupun kalau dulu vaksin mempunyai perjanjian yang tidak boleh dihebahkan harga dan sebagainya. Tetapi PAC membuat inisiatif. Mungkin PAC ataupun jawatan kuasa luar, jawatan Select Committee Foreign Affairs ini boleh membuat proceeding terhadap ini untuk meredakan spekulasi. You don't blame them, Tan Sri. Orang membuat spekulasi dan blame them, especially on ambalat. Jadi ini very sensitif. Apatah lagi bila pihak sebelah sana Indonesia meraih kemenangan terhadap perjanjian ini. Itu paling penting. So you don't blame people for speculating. Pasal sebelah sana meraih kemenangan. So di sini kita tak tahu benda masih. Okey, masih tadi. Terima kasih Bapak Belurat. Saya tak faham apa yang dimaksudkan pihak sebelah sana meraih kemenangan daripada treaty ini. Saya ingin beritahu bahawa treaty ini adalah treaty di antara kedua-dua negara, Malaysia dengan Indonesia. Betul, kita
pernah mendedahkan beberapa dokumen di Parlimen ini melalui jas kuasa khas. Tapi dalam jawapan saya sebelum ini di Parlimen, Tasri Ketua, bahawa kita bersedia tampil sekiranya diminta oleh jas kuasa khas untuk memberikan penjelasan yang lebih detail. Kita sedia tampil dalam jas kuasa tersebut. Tapi untuk mendedahkan dalam jawapan terbuka ini, saya pikir kita belum bersedia kerana kita akan menghormati sensitiviti negara-negara yang terlibat dalam treaty ini. Di Indonesia, seperti mana kita maklum, mereka perlu bawa treaty ini ke parlimen mereka untuk proses ratifikasi. Tetapi di Malaysia, amalan kita adalah hanya memadai kita bentangkan dalam jadual kuasa kabinet untuk meratifikasi, lebih kepada proses eksekutif. Dan di Indonesia lebih kepada proses legislatif. Dia ada beza yang cukup besar. Jadi kita perlu menghormati perundangan di negara luar, negara yang terlibat, demi menjaga hubungan diplomatik yang baik. Terima kasih. Ya, kita bertangan. Mr. Speaker, Mohd Menteri, saya percaya bahawa perjanjian antara dua negara ini akan menseimbangkan keadaan di antara sempadan. Jadi saya pun juga yakin bahawa negara kita tidak akan menyalahgunakan apa-apa peruntukan untuk tidak berunding dengan stakeholder seperti Kerajaan Negeri Sabah. Sebab ini sempadan ini melibatkan Kerajaan Negeri Sabah. Jadi apakah yang berhormat yakin bahawa treaty ini membawa keuntungan juga kepada kedua-dua belah pihak. Terima kasih. Ya, Menteri. Terima kasih yang berhormat kita batangan. Apa juga perundingan dan perbincangan mengenai persempadanan maritim antarabangsa yang melibatkan Negeri Sabah contohnya. Kita memang melibatkan Kerajaan Negeri Sabah. Dalam proses ini untuk maklumat yang berhormat kita batangan, agensi kerajaan yang terlibat di Sabah itu ialah Jabatan Tanda Ukur Negeri Sabah, Jabatan Peguam Negeri Sabah. Kita libatkan Sabah untuk kita mendalami, berbicara, putuskan soal persempadanan maritim antarabangsa yang melibatkan Negeri Sabah. Dan pastinya insya-Allah Kerajaan Pusat akan memastikan bahawa stakeholders, iaitu Kerajaan Negeri Sabah terutamanya dalam isu ambalat ini akan sentiasa diambil kira dan juga diberi kepentingan yang sewajarnya. Terima kasih yang berhormat.